نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Perbuatan Allah semuanya adil, rahmat dan hikmah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah bersih daripada zalim kepada seseorang. Dia tidak pernah menanggungkan kesalahan orang lain ke atas bahu orang yang tidak ada kaitan dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal minadh dhalihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wa la hadma." Maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan sebarang apa dari amal-amal yang soleh sedang ia beriman, maka tidaklah seharusnya ia merasa takut dianiaya atau dikurangkan sedikit pun dari pahalanya. Jadi termasuk di dalam beriman kepada qada dan qadar ini perbuatan-perbuatan Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku kepada manusia, yang berlaku kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Walaupun kadang-kadang seorang itu ditimpa musibah, malapetaka, bencana, kesakitan, semuanya adil. Bukan kata Allah Ta'ala buat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi sesuatu yang menimpa hamba itu adalah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Jadi sebab apa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tu menimpakan musibah, kesulitan, kemudaratan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala sendiri dia sebut dalam Al-Quran. Apa jawapannya? Kadang-kadang orang ni kaya, kadang-kadang orang susah, orang ni sihat, orang ni sakit. Apa jawapannya? Allah Ta'ala kata wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Telah menguji oleh kami akan manusia itu dengan kesenangan, kadang-kadang kesusahan, kesulitan. Semoga mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Apa maksud? Kalau bagi senang, ingat Allah Ta'ala, bersyukur. Kalau Allah Ta'ala bagi murah rezeki kepada dia, tubuh badannya sihat, dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau Allah Ta'ala timpa musibah pula, suruh sabar. Dalam hadis yang lepas Nabi SAW bersabda, semua situasi keadaan orang beriman ni semua boleh pahala. Kalau Allah Ta'ala datangkan kebaikan, dia bersyukur, boleh pahala. Allah Ta'ala datang musibah, dia sabar, boleh pahala. Maknanya segala tindakan, segala gerak-geri, segala keputusan, segala takdir yang menimpa orang beriman ni semua dia boleh pahala, kerana dia pandai adjust, dia pandai susun. Dia akan buat kesimpulan, ini adalah ketentuan Allah, ini adalah takdir Allah Ta'ala yang tercatat di Lauh Mahfuz sebelum makhluk tu ada. Sebelum aku ada, makhluk ada, Allah Ta'ala dah tetaplah nasib masing-masing. Untuk apa? La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali ingat kepada Allah. Jadi dalam ayat ini disebut wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh dalam keadaan dia, hal keadaannya dia beriman. Bukan padan buat baik sahaja tapi tak beriman. Syarat untuk seseorang itu memperolehi pahala, beramal dan beriman. Dan syarat nak masuk syurga pun dia ada dua. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Tak padan dengan beriman tanpa diikuti dengan amal. Tak padan dengan amal tanpa orang yang beramal itu dia beriman kepada Allah. Jadi bila dia beramal dengan amalan yang soleh dan beriman dengan Allah, fala yakhafu zulman. Dia tidak takut akan kezaliman. Apa maksud takut kezaliman? Maka dia buat tu macam Allah Ta'ala tak bagi pahala dekat dia. Itu dia rasa macam zalim. Tak ada. Dia buat ibadat ni Allah Ta'ala tak menzalimi dia. Kerana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan amalan orang yang buat baik.
Jadi dia jangan duk susah hati. Kalau aku buat ibadat banyak ni, kok Allah Ta'ala tak bagi pahala. Buat letih sahaja. Sia-sia aku punya ibadat. Tak. Yang kedua, wala hatma. Dia tidak akan dikurangkan sedikit pun pahala ibadat yang dia buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang siapa yang membuat suatu kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Okey, terus. Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'un min dunillahi min shay'in lamma jaa'a amru rabbik. Fama zaduhum ghayra tatbib. Wa ma zalamnahum. Tengok Allah Ta'ala sebut lagi. Tidaklah menzalimi oleh kami akan mereka. Maknanya kami tidak menzalimi akan mereka, walakin zalamu anfusahum. Tapi mereka lah yang menzalimi akan diri mereka sendiri. Ini Allah Ta'ala, mereka tu siapa tu? Mereka ni orang kafir. Orang kafir menzalimi akan diri mereka sendiri. Kerana apa? Allah Ta'ala kata fama aghnat anhum alihatuhum. Tidak memberi faedah daripada mereka oleh Tuhan-Tuhan mereka. Demo duk sembah Tuhan ni daripada kecil lagi sampai ke tua, sampai ke mati duk sembah Tuhan, duk sembah berhala, duk sembah tok kong ni. Maka tok kong tu tidak memberi apa-apa faedah, apa-apa kelebihan. Nak kata tok kong tu bagi pahala ke? Tok kong itu memasukkan mereka dalam syurga ke? Tok kong itu menjauhkan mereka daripada azab Allah Ta'ala dan neraka ke? Tak ada. Sebab tu dia kata fama aghnat anhum. Tidak memberi keuntungan, tidak memberi sebarang manfaat daripada mereka itu oleh Tuhan-Tuhan mereka. Jadi sia-sia sembah. Kalau kita sembah Allah Ta'ala, ada manfaat. Allah Ta'ala bagi pahala, balas syurga. Sembah tok kong boleh bagi apa? Allah Ta'ala kata sia-sia. Sebab tu dianggap mereka telah menzalimi akan diri mereka sendiri. Tuhan-Tuhan yang mana? Tok kong yang mana? Allati yad'una min dunillah. Tok kong yang mereka seru, mereka minta, mereka doa selain daripada Allah. Tuhan-Tuhan yang mereka minta, mereka doa, mereka pohon selain daripada Allah, min syai'in, sedikit pun tak bagi sebarang manfaat ataupun faedah. Ketika bila tu tak ada faedah, tak ada manfaat. Di dunia tak ada manfaat, di akhirat pun tak ada manfaat. Lebih-lebih lagi lamma jaa amru rabbik, bila datang azab Tuhan kamu, tok kong tak boleh nak tolong. Berhala hak duk sembah tu tak boleh nak tolong. Tetapi kenapa mereka tak boleh memisahkan diri, menjauhkan diri mereka daripada menyembah berhala? Allah Ta'ala jawab dalam Quran, wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Kerana kekufuran itu mereka dah tak boleh nak pisah, dah jadi sebatian. Kalau tak sembah tok kong, tak sembah berhala ni rasa macam tak puas hati, tak selesa, tak tenteram, tak tenang. Macam orang Islam tak semayang, tenang tak semayang? Rasa masuk neraka je satu waktu tinggal. Kalau satu hari tak semayang, sebulan puasa tak semayang, rasa macam mana? Demo macam tu kalau tak sembah tok kong. Yang duk minta hari-hari dia kata, kalau datangnya azab Tuhanmu, sedikit pun tidak memperolehi manfaat daripada sembahan tersebut. Wa ma zaduhum ghaira tatbid. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, apa yang mereka lakukan itu tidak menambahkan kerugian, tidak menambahkan kebaikan, melainkan menambahkan kerugian sahaja. Wa ma zaduhum, tidak menambah akan mereka itu ghaira tatbib, kecuali rugi. Tambah kerugian, bukan tambah untung. Tambah rugi je Allah Ta'ala kata, bukan tambah untung, dengan tindakan mereka sembahan berhala yang mereka lakukan. Sebab bila sembah ni, sama ada sembah Allah ataupun selain daripada Allah, tok kong Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, dia macam berniaga. Sebab tu Allah Ta'ala kata fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum, tidak memberi rabih, keuntunganlah perniagaan mereka. Iman dengan kufur ni macam niaga. Allah Ta'ala sebut banyak tempat dalam Quran. Kalau kita beriman, maknanya kita telah berniaga dengan perniagaan yang memberi keuntungan yang besar kepada orang beriman. Kalau kafir, perniagaan rugi. Berniaga ni apa dia? Mubalatul ma bil mal. Tukar harta dengan harta. Contohnya kita nak beli beras. Apa harta kita? Duit.
kita bagi kepada penjual. Penjual apa harta dia? Beras dia bagi balik. Itu dia panggil mubadalatul mal bil mal. Tukar harta dengan harta. Jadi orang meniaga ni mesti orang nak untung. Tak ada orang dalam dunia ni meniaga dia nak rugi. Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan seseorang yang beriman dan kufur itu seperti orang yang berniaga. Dia nak pilih perniagaan yang menguntungkan ataupun perniagaan yang merugikan. Okey, terus. Sifat zalim tercegah bagi Allah Subhanahu wa taala menurut kesepakatan orang-orang Islam. Semua mereka berbeza pendapat tentang kezaliman yang belum berlaku. Ada yang mengatakan ia tercegah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala melakukannya, ia bukan satu bentuk kezaliman. Hal tersebut kerana yang dikatakan zalim ialah berurusan terhadap hak milik orang lain dan menyelisihi perintah yang wajib ditaati. Hukumnya adalah tercegah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembahagian qadar kepada yang baik dan buruk. Menurut Imam Ibn Qayyim, qadar sama sekali tidak mengandungi keburukan. Hal tersebut kerana ia merupakan ilmu, qudrat, kitab dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan kebaikan semata-mata dan kesempurnaan dari segala aspek. Keburukan sama sekali tidak kembali kepada Allah, baik dari segi zat, sifat, nama dan juga perbuatan. Sebaliknya, keburukan hanya dikira apabila dilihat dari aspek perkara yang dikodarkan. Ia juga dikira buruk dilihat dari suatu tempat, tetapi kebaikan dilihat di suatu tempat yang lain. Misalnya pelaksanaan hukum qisas, penegakan hudud dan pembunuhan orang kafir. Ia dikira buruk bagi mereka, tetapi tidak buruk pada pandangan orang lain daripada mereka. Hal tersebut kerana ia mengandungi kemaslahatan tegahan dan pengajaran dan penolakan sebahagian manusia terhadap sebahagian daripada perbuatan buruk dalam kalangan mereka. Begitu juga dengan penderitaan dan penyakit. Ia dilihat buruk pada satu aspek, namun mengandungi banyak kebaikan dari aspek yang lain. Okey. Asasnya sebagaimana yang disebutkan tadi, segala qada dan qadar, segala ketentuan, segala hukum hakam, segala undang-undang yang Allah Ta'ala jadikan ini, semuanya asasnya adil. Kalau dia tak adil, itu bukan daripada Islam. Okey, bila kita kata adil, sebahagian daripada tindakan undang-undang, peraturan, hukum hakam Allah Ta'ala ni, dia melibatkan dijatuhkan hukuman, kita kata potong tangan bagi orang mencuri, sebab bagi orang zina, qisas bagi orang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, bunuh dia balas bunuh, cedera balas cedera tu kan. Jadi orang yang dikisaskan, yang ditimpakan hukuman, dia kata zalim. Dia akan rasa kejam, satu undang-undang yang berat. Sebenarnya di sisi Allah benda tu sangat adil, kerana dia telah melakukan kesalahan sebagai hukuman supaya dia bertaubat, dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, untuk memberi iktibar kepada orang lain, nakalam minallah, suatu hukuman, keputusan daripada Allah. Sebab itu ketika sebat tu Allah Ta'ala kata apa? Ketika orang yang sebat orang yang berzina ini, jangan ada perasaan kesian di dalam hati. Fala ta'khudhukum bihima, janganlah kamu rasa kesian, ra'fatun min fi dinillah, jangan kamu rasa kesian ketika kamu sebat orang. Nak kesian apa? Ini kamu telah menjalankan hukum Allah. Apa maksud? Undang-undang Allah Ta'ala ni memang adil, walaupun sebahagian orang nampak tak adil bila kena atas kepala dia. Pertamanya nak beri keinsafan, kesedaran pada diri sendiri. Yang keduanya nak bagi peringatan kepada orang lain supaya jangan buat kesalahan yang ditegah oleh Allah. Okey, terus. Keburukan termasuk ke dalam jenis keseronokan, penderitaan, kemanfaatan dan juga kemanfaatan. Ia berada pada perkara yang dikodarkan dan bukan pada sifat Tuhan Azza wa Jalla. Pemotongan tangan pencuri adalah satu keburukan, penderitaan dan kemudaratan bagi pencuri itu sendiri. Namun dari segi qada Tuhan dan takdirnya, ia adalah kebaikan, keadilan, hikmah dan juga kemaslahatan belaka. Mungkin ada orang bertanya, kalau begitu, apakah bezanya antara qadar yang baik dan qadar yang pahit lagi buruk? Jawapannya ialah kemanisan dan kepahitan merujuk kepada penglibatan dengan sebab-sebab pada masa tersebut. Manakala kebaikan dan keburukan merujuk kepada implikasi kebaikan atau keburukan yang timbul daripadanya. Ia adalah manis dan pahit pada peringkat permulaannya, dan baik dan buruk pada peringkat akhir pada implikasinya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnah dan kebiasaannya kemanisan sebab-sebab pada masa berlaku sesuatu perkara akan menimbulkan implikasi buruk pada masa-masa akan datang.
Manakala kepahitan sesuatu perkara pula pada kebiasaannya akan menimbulkan kemanisan pada masa-masa yang lain. Kemanisan di dunia adalah kepahitan akhirat. Kepahitan di dunia, kemanisan di akhirat. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki menjadikan keseronokan pada kebiasaannya akan diakhiri dengan penderitaan, dan penderitaan pada kebiasaannya akan diakhiri dengan keseronokan. Qadar dan qadar Allah mengatur perkara tersebut dengan satu bentuk aturan yang tidak ada sesuatu dapat keluar daripadanya. Sehubungan dengan itu tidak boleh menyadarkan keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي. Nabi Hud kata kepada kaum dia, tidak memberi manfaat akan kamu oleh nasihatku. Ini nasihat Nabi-Nabi ni. Ini cerita tentang Nabi Hud. Begitu juga semua Nabi dan seluruh orang Islam yang memberi nasihat kepada orang lain. Nasihat ni tak ada kesan. Tak memberi sebarang manfaat ataupun kebaikan. In aradtu an ansahalakum, sekiranya aku nak bagi nasihat kepada kamu, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum, sekiranya Allah Taala nak dia sesat. Kalau Allah Taala nak kamu sesat, aku bagi tazkirah macam mana pun, peringatan macam mana pun, tak akan dapat sebarang manfaat ataupun kebaikan. Jadi ayat ini nak cerita tentang apa? Qada Allah. Kita nak ceramah sampai berbeh mulut, terang sampai letih, penat. Kalau orang tak terima juga. Ini ketetapan Allah. Sebab tu tak boleh rasa kecewa, susah hati, rasa sedih dengan penolakan dakwah yang disampaikan kepada orang. Semua itu ditentukan dengan qada dan qadar Allah. Huwa rabbukum, dialah Tuhan kamu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, barang siapa menghendaki oleh Allah Ta'ala memberi hidayah kepadanya, seseorang yang nak dapat hidayah tu, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala lapang dada dia untuk terima Islam. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, sesiapa yang Allah Ta'ala nak menyesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah Ta'ala jadi diri dia sempit. Bila sebut Islam ni jadi susah hati, sebut hudud ni tak sesuai, ketinggalan zaman, sebut sunnah ni Wahabi, dia jadi sempit dada, dia jadi stres. Ceramah dah buat dah semalam, kita sebut ada seorang penceramah tu di satu tempat, setiap kali dia ceramah, setiap kali dia mengajar mesti sebut perkataan Wahabi kan. Maknanya kita buat rakaman ataupun buat live ketika itu supaya semua orang tahu apa yang dia sebut tu, sebelum dia kena di akhirat nanti atas dunia, supaya dia menyesal. Ada kawasan kita ni, saya tak nak sebut nama malam ni, semalam orang sebut banyak kali lah nama dia. Mana masjid surau dia ceramah mesti sebut perkataan Wahabi, mesti dia disebut hentam Wahabi. Sedangkan dalam dunia ni, apatah lagi di Malaysia, tak ada golongan individu yang disebut sebagai Wahabi. Dia jadi sepit bila sebut sunnah ni, dia kata Wahabi. Begitu juga orang kafir sebut Islam, sebut hudud, dia jadi takut. Dia duduk bayang Taliban, orang Islam ni kena kerat tangan, kena pancung, sebab tak dapat hidayah. Dia jadi sepit dada. Bila sebut Islam ni jadi takut. Sebab tu Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, Allah Ta'ala lapang dada dia. Sebut Islam, sebut sunnah, dia seronok. Sebut tarawih, seronok. Tazkirah, dia segar, tak ada mengantuk. Sebut tazkirah, akidah salaf, tak ada mengantuk dalam majlis, tak ada nak tidur, nak fikir moral lepas ni ke, tak ada. Dia lapang dada. Dia jadi hilang mengantuk bila kita baca akidah salaf. Sebab itu kita yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk Islam. Tetapi sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, tengok kena tak atas kepala kita. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan, hati jadi sempit bila nak habis tazkirah ni. Tadi dah ngantuk tadi, kena kopi baru segar. Harajan, jadi dia rasa berat. Ka'annama yas'adu fis sama', macam nak naik ke langit, hati dia sempit. Tuan-tuan pernah naik kapal terbang kan? Jadi sempit dada, takut lagi, tinggi lagi, susah hati.
Saya duk tanya orang, sejarah kapal terbang jatuh ni, tak ada orang hidup dalam dunia yang kapal terbang terhempas kan. 1000 kilometer, tak ada orang hidup. Dan jarak 1000 kaki lah kalau dekat baru-baru nak naik tu adalah hidup tu, tapi patah juga tangan tu. Patah tangan, patah hati semua kan. Tapi kalau 1000 daripada bumi naik ke atas tu, daripada dasar laut, tak ada orang hidup. Jadi sepi dah tu. So hati naik lagi tinggi lagi susah hati. Tengok orang kecil bawah. Kita duduk atas kapal terbang, tengok orang bawah ni kecil je. Tapi kalau kita duduk di bumi, tengok orang tu kecil je, dia makna lain. Apa makna? Sama-sama duduk atas bumi, kita tengok orang tu kecil je. Kita rasa nak marah orang tu kan. Jadi sepik dada ni kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada seseorang. Ya ja'alullahu rijsa. Allah Ta'ala akan menjadikan azab alal ladina la yu'minun, atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Okey, terus. Ayat di atas menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku. Namun itu tidak bererti Allah Subhanahu wa taala juga mengasihi dan meridai perkara yang dikehendakinya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Maksudnya, Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu, ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, yakni nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedang orang-orang yang fasik yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Ayat di atas menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia melakukan taubat kepadanya, dan Dia mengasihi dan menyukai taubat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidzatis sudur." Maksudnya, kalaulah kamu kufur ingkar tidak bersyukur akan nikmat-nikmat itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan iman dan kesyukuran kamu untuk kesempurnaannya, dan Dia tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur. Dan jika kamu bersyukur, Ia meredai menjadi sifat dan amalan kamu. Dan ingatlah, seseorang yang memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu, maka Ia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya Ia Maha Mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ayat di atas menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menghendaki berlaku kekufuran kerana hikmah tertentu, namun Dia sama sekali tidak meredai manusia memilih kekufuran itu dalam hidup mereka. Ini bermakna setiap perkara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dilihat dari segi perbuatan-perbuatannya ia perlu diredai dan dikasihi, tetapi ia berbeza dengan perkara yang dijadikannya itu. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan, keadilan, kebaikan dan juga hikmah, dan sama sekali tidak mengandungi keburukan. Namun bila dilihat dari segi perkara yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang dikasihinya dan yang dibenci olehnya. Kejadian tidak sama dengan perkara yang dijadikan, sebagaimana ciptaan juga tidak sama dengan perkara yang diciptakan. Ia selaras dengan akal, fitrah, bahasa, penjelasan Al-Quran, Al-Hadis dan juga ijma' ulama. Allah Subhanahu wa taala inginkan agar hamba-Nya melakukan sesuatu perkara, tetapi Dia tidak membantu hamba-Nya itu melakukan perkara tersebut, malah tidak memberi taufik kepadanya untuk melakukan perkara tersebut, dan tidak menghilangkan halangannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala inginkan Iblis sujud kepada Adam alaihissalam, tetapi Dia tidak membantu Iblis sujud kepada Adam alaihissalam, dan tidak juga memberi taufik kepadanya untuk melakukan sujud tersebut.
Bahkan dia memantapkan hati iblis itu untuk terus dengan kedegilannya. Jika dia inginkan perkara tersebut berlaku, sudah tentu iblis akan sujud kepada Adam AS. Hal tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Maksudnya, mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat di atas memberitahu tentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu dan bukan perbuatan para hamba-Nya. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak terbahagi kepada yang baik dan juga yang buruk. Dengan itu dapat disimpulkan yang benar ialah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari segi sifat maupun perbuatan. Ia termasuk ke dalam perkara yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, dari bencana makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintah, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.